ya, wajib mendapat cintaku, cinta Allah, mereka yang berkasih sayang kerana Allah. Hadis ini menyebut, ya, mendapat kemanisan iman. Syarat yang kedua ialah cinta kepada seseorang tidak lain melainkan kerana Allah. Syekh Abdullah Nasih Ulwan dalam kitabnya Hina Yajidul Mu'min Halawatal Iman, di saat seorang mukmin mendapati kemanisan iman, beliau mengemukakan hadis halawatul iman ini, dan dalam menyatakan tentang cinta kerana Allah, beliau menyebut cinta kerana Allah yang hakiki ialah cinta kerana menegakkan agama Allah. Dan untuk mendapatkan cinta kerana menegakkan agama Allah ini, tak lain tak bukan kita mestilah bersama dengan perjuangan Islam, bersama dengan jamaah. Dalam jemaah kita berkawan, kita bersaing bersama rakan-rakan kita, ya, kita cinta pada rakan-rakan kita yang bersama dengan jemaah kita. Tak lain tak bukan tujuannya ataupun matlamatnya ialah untuk tegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang bersama dengan jemaah Islam, kemudian kita berukhuwah, kita bersaudara kerana Allah, itulah sebenarnya, ya, cinta kerana Allah ataupun cinta yang dikatakan mendapati kemanisan iman. Adapun cinta kita kepada adik-beradik, cinta kita pada kawan sekerja, jiran tetangga, belum pasti kerana Allah. Ya, cinta yang pasti kerana Allah ialah cinta kerana memperjuangkan agama Allah dalam sebuah jemaah Islam. Sebab itu kita perlu bersama dengan perjuangan Islam, bersama mengintimakkan diri kita dalam sebuah jemaah Islam untuk mendapatkan cinta kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, halawatul iman, untuk mendapatkannya ialah kita mestilah benci kembali kepada kekufuran, sebagaimana kita benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Maksud kembali pada kekufuran ini ialah kembali kepada kehidupan jahiliah kita. Saya yakin semua kita ada zaman jahiliah kita. Waktu muda-muda dulu kita pernah buat maksiat, kita pernah tinggalkan ibadat, ketaatan. Itu zaman jahiliah kita. Yang muslimat dulu waktu muda-muda mungkin pernah dedahkan aurat, kan? Mungkin pernah tinggalkan puasa dan ibadah lain. Maka kita benci kembali kepada kekufuran itu, benci kembali kepada zaman jahiliah kita, sebagaimana kita benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Maka dengan lengkapnya tiga syarat ini, kita akan merasai halawatul iman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang kedua, bagaimana untuk mendapatkan cinta Allah. Allah sebut dalam hadis ini ada empat cara. Wajabat ataupun haqqat mahabbati, wajib mendapat cintaku. Yang pertama, golongan yang berkasih sayang kerana Allah, saya sebut dah. Yang kedua ialah golongan lil mutawasilina fiyya, golongan yang menyambungkan silaturahim kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya, antara dalil yang menyebut tentang perkara ini, saya datangkan hadis yang agak pendek untuk meringkaskan perbincangan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menziarahi orang sakit atau menziarahi saudaranya
kerana menyambungkan silaturrahim kerana Allah, ya. Maka malaikat, ya, nadahu munadin, ini malaikat. Malaikat akan menyeru, ya, bertuahlah engkau dan bertuahlah perjalanan engkau. Engkau sebenarnya telah menempah suatu rumah di dalam syurga. Ini kelebihan kita berziarah, tambah kita masih lagi bulan Syawal, kita boleh berziarah sesama kita, menghubungkan silaturrahim, ya, dan juga kita menziarahi orang-orang sakit. Semua itu untuk merapatkan hubungan di antara kita. Saya menegaskan tentang silaturrahim ini kerana kita di ambang PRU yang ke-15, insya-Allah dekat dah, ya. Untuk berhadapan dengan PRU ke-15 ini, supaya kita menjaga silaturrahim di antara kita, khususnya sesama Islam kita, tak kira parti apa, ya. Kita layan manusia, layan mereka yang sesama Islam secara harmoni, layan dengan baik, hubungkan silaturrahim, jangan benci-membenci, jangan putuskan hubungan. Sebab dengan hubungan silaturrahim di antara kita, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, walaupun kita berbeza parti, insya-Allah, ya, Allah akan berikan kekuatan kepada kita dan kemenangan kepada kita, insya-Allah. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, al-ayah. Jangan kamu bertelingkah sesama kamu, nescaya kamu akan kalah dan hilanglah kekuatan kamu, ya. Kita telah bersama, alhamdulillah. Dulu kita berpecah, Allah satukan kita dalam perikatan nasional, ya. Di kampung dulu kita tak bertegur siapa, sekarang kita dah bertegur siapa, dah bersama mengerjakan ibadah sembahyang tarawih, menghadiri program. Teruskan perkara tersebut, jangan putuskan hubungan. Pastikan masyarakat di kampung kita dapat bersama dengan perjuangan Islam yang kita bawa melalui akhlak dan juga hubungan silaturahim yang kita tunjukkan. Seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syarat ketiga untuk mendapat cinta Allah disebutkan dalam hadis ini, wa haqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya, wajib mendapat cinta aku, cinta Allah, mereka yang saling memberi nasihat kerana Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis yang biasa kita dengar yang sebagai dalil mengukuhkan kenyataan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulih wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Hadis rawahu Muslim. Ya, hadis yang tadi riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini biasa kita dengar. Agama itu adalah nasihat. Ya. Ditanya pada Nabi, untuk siapa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, nasihat itu untuk Allah, untuk Rasul, untuk pemimpin orang yang beriman, dan untuk orang awam muslimin keseluruhan. Ya. Hadis ini perlu dijelaskan ataupun perlu diterjemahkan dengan terjemahan yang betul. Kadang-kadang kita biasa dengar ad-dinun nasihah, ini kita terjemahkan bahawa agama itu nasihat. Tapi tepat, terjemahan yang paling tepat ialah agama itu ialah kejujuran. Ya, an-nasihah terjemahan yang paling tepat jujur. Ya. Sebab kalau kita terjemah nasihat, tengok pada selepas hadis, selepas kenyataan tersebut, liman ya Rasulullah, sahabat bertanya, untuk siapa? Nabi jawab, untuk Allah, untuk kitabnya. Macam mana kita nak menasihatkan Allah? Macam mana kita nak menasihatkan kitab Allah? Jadi tak faham di situ. Tapi kalau kita terjemah jujur, ya, agama itu ialah kejujuran. Untuk siapa wahai Rasulullah? Nabi kata,
jujur untuk Allah. Jujur untuk Allah ini maksudnya kita melaksanakan segala perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah. Itu jujur kita dengan Allah. Jujur dengan kitab Allah macam mana? Jujur dengan kitab Allah, kita pastikan kita sentiasa membaca kitab Allah, kita tadaburkan kitab Allah, kita patuh kepada segala yang diperintahkan dalam kitab Allah, dan kita tinggalkan larangan-larangannya. Adapun jujur kepada pemimpin, jujur kepada pemimpin ialah kita tegur pemimpin, kita nasihatkan pemimpin yang silap dengan berbagai cara. Itu bermaksud kita jujur terhadap pemimpin. Termasuk dalam kata jujur kepada pemimpin, nasihat pemimpin. Ya, nak nasihat pemimpin ni macam mana pula? Banyak cara, antaranya mengundi. Kalau pemimpin tu baik, ya, kita jujur pada pemimpin, kita undi dia. Kalau pemimpin tu jahat, jujur kita pada pemimpin, kita jangan undi dia. Itu maksud jujur kepada pemimpin. Dan termasuk juga jujur pada pemimpin, kita tegur pemimpin melalui kita hantar wakil kita ke parlimen, ke Dewan Undangan Negeri. Maka wakil kita akan menasihati pemimpin di parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri. Dan yang seterusnya, kita jujur kepada orang-orang beriman, iaitu kita saling mencegah kemungkaran, ya, kita tegakkan ma'ruf, ya, kita menasihati sesama kita. Maka bila kita laksanakan tugas nasihat menasihati, maka dalam hadis ini menyebut bahawa kita wajib mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, ya, iaitu untuk mendapat cinta Allah, kita mestilah berkorban. At-tadhiyah, ya, berkorban, sama ada nyawa kita, harta benda kita, tenaga kita, masa kita, dan apa sahaja yang ada pada kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, di antara, ya, hadis yang menjelaskan berkenaan dengan pengorbanan ini ialah hadis an Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uryin kasahu Allah min khudril jannah wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahu Allah min thimaril jannah wa ayyuma muslim saqa musliman ala dhama'in saqahu Allah min ar-rahiqil makhtum. Maksudnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana lelaki muslim yang memakaikan atau memberikan pakaian kepada saudara seislamnya, nescaya Allah Subhanahu wa taala memakaikan kepadanya pakaian syurga. Mana-mana lelaki muslim ataupun wanita yang memberi makan kepada saudara seislamnya ketika dia lapar, nescaya Allah Subhanahu wa taala memberi makan kepadanya dengan buah-buahan syurga. Mana-mana lelaki muslim yang memberi minum kepada saudara seislamnya ketika dahaga, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi minum daripada ar-rahiqul makhtum, yakni minuman ahli syurga. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Tirmizi. Hadis ini menjelaskan pada kita tadhiyah, pengorbanan. Maksud pengorbanan di sini ialah kita berkorban harta benda kita, sedikit kesenangan yang ada pada kita untuk memudahkan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang susah. Sama ada kita beri pakaian, kita beri makanan, ataupun kita beri minuman, kita korbankan sedikit apa yang ada pada kita. Maka berdasarkan hadis ini jelas menunjukkan pada kita bahawa ganjarannya hebat di hari akhirat kelak. Kita mendapat cinta Allah, dan mereka yang mendapat cinta Allah disebutkan dalam hadis awal yang saya bacakan tadi, ya, al-mutahabuna fiyya ala manabira min nur
yaghbituhum bimakanihim an-nabiyyuna was-siddiquna wasyuhada. Ya, mereka yang berkasih sayang, yang mendapat cinta Allah melalui 4 amalan tadi, ya, mereka itu akan berada di atas mimbar-mimbar daripada cahaya di hari akhirat kelak dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedudukan mereka itu dicemburui oleh para nabi, para siddiqin dan juga para syuhada. Hebat, ya, nak dapatkan kelebihan ini maka lakukanlah 4 perkara tadi. Saya ulang, yang pertama berkasih sayang sesama kita kerana Allah. Yang kedua, jaga hubungan silaturahim di antara kita. Yang ketiga, nasihat menasihati kerana Allah. Dan yang keempat, berlumba-lumba untuk berkorban dan membantu sesama kita. InsyaAllah kita akan dapat kelebihan, dan kelebihan itu, ya, disebut dalam hadis ini sehingga dicemburui oleh nabi-nabi, para siddiqin dan juga para syuhada, kerana kita akan berada di atas mimbar daripada nur dalam syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak.